sistem pentadbiran dan organisasi di Malaysia. Istilah organisasi ditakrifkan sebagai struktur perhubungan yang mencapai sesuatu pekerjaan. Setiap kerjaya perlukan organisasi untuk bertapak. Organisasi melibatkan pembahagian kerja di kalangan orang yang usahanya mesti diselaraskan untuk mencapai objektif khusus dan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Organisasi adalah asas di mana keseluruhan struktur pengurusan dibina. Organisasi adalah satu unit sosial di mana manusia bekerjasama dan bergantung antara satu sama lain untuk mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Untuk konsep pentadbiran pula ialah sangat berkait rapat antara satu sama lain dengan organisasi. Dalam erti kata lain, objektif kedua-dua organisasi dan pentadbiran ialah kawalan sumber manusia dan sumber lain dalam pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Organisasi dan pentadbiran wujud bersama dan mereka tidak boleh dipisahkan. Untuk tugasan kami ini, iaitu sistem pentadbiran dan organisasi di Malaysia, membincangkan tentang konsep sistem pentadbiran, perbezaan sistem pentadbiran Islam dan Barat, kepentingan, peranan, teori yang berkaitan serta punca berlakunya konflik dalam organisasi pentadbiran. Dalam mana-mana negara di dunia ini perlu ada sistem pentadbiran supaya negara mudah ditadbir dan diuruskan. Saya Muhammad Zaidi bin Sabri, nombor metrik 270647 akan menjelaskan mengenai konsep sistem pentadbiran dan pengurusan organisasi di Malaysia. Perkembangan dalam sistem pentadbiran di Malaysia melibatkan banyak aspek seperti peraturan, perundangan profesional, perkhidmatan pegawai awam, dasar kerajaan dan pengukuhan ke arah pentadbiran yang moden. Demokrasi juga melibatkan kebebasan mudah untuk membuat pilihan dan amalan dalam mencari keadilan sosial. Amalan demokrasi ini menunjukkan satu sistem rakyat yang diwakili oleh rakyat melalui wakil rakyat untuk menjadi ketua dalam pilihan raya. Demokrasi juga satu amalan permintaan sebuah negara berdasarkan peruntukan perlembagaan dan undang-undang. Dalam kerajaan Malaysia juga mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan menurut perkara 44 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, kerajaan Malaysia juga berusaha meletakkan sistem pentadbiran demokrasi dari zaman penjajahan Barat sebagai mekanisme utama untuk membentuk sebuah negara. Demokrasi juga demo bermaksud rakyat dan kriteria bermaksud tadbir urus. Konsep ini telah dibangunkan oleh pelopor Barat dari Yunani seperti Socrates, Plato, Aristotle dan sebagainya. Demokrasi telah diamalkan semula setelah sistem beraja ditindas. Seterusnya, ciri-ciri demokrasi berparlimen. Yang pertama, perlembagaan kerajaan Malaysia. Perlembagaan pentadbiran di Malaysia dibezakan oleh demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan yang menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi kepada pembentukan negara. Perlembagaan juga dijadikan dokumen rasmi yang mengandungi semua peraturan dan prinsip yang mesti dipatuhi. Perlembagaan juga merangkumi peruntukan seperti senarai kerajaan persekutuan dan negeri yang di kabinet dan badan kehakiman. Yang kedua ialah perundangan. Peranan badan perundangan ialah untuk mengubah undang-undang yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dewan Negara adalah majlis tertinggi dalam sistem pentadbiran kerajaan negeri. Dewan Negara terdiri daripada 69 orang senator. Senator ini ialah ahli Dewan Negara yang mewakili setiap negeri yang mempunyai sumbangan kepada negara yang amat besar, dan mereka akan dipilih untuk bertanding dalam pilihan raya. Yang ketiga ialah eksekutif. Eksekutif ini berperanan dalam membangunkan dasar kerajaan dalam semua bidang. Perdana Menteri mengekalkan kawalan ke atas satu atau lebih kementerian yang diketuai oleh Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Perkhidmatan Awam Malaysia juga diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab dalam menguruskan operasi kementerian dan jabatan kerajaan.
Yang keempat ialah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman mempunyai kuasa dalam memutuskan kesahan undang-undang yang digubah oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana. Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir perlembagaan negara, undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan persekutuan dan negeri yang tidak berperlembagaan dan mengisytiharkan tindakan kerajaan yang tidak sah. Yang terakhir ialah pilihan raya dalam sistem pentadbiran di Malaysia. Kerajaan di Malaysia dibentuk oleh sistem pilihan raya melalui sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan yang menyatukan seluruh negeri. Terdapat beberapa kerajaan negeri akan menjalankan tanggungjawab mereka mengikut kuasa yang diberikan. Selain itu, senarai persekutuan diutamakan kepada bidang kuasa persekutuan yang di mana hanya kerajaan persekutuan sahaja yang mempunyai kuasa ke atas suatu sistem pentadbiran. Senarai negeri mengandungi bidang kuasa yang diberikan kepada negeri dan hanya kerajaan negeri sahaja yang mempunyai kuasa. Seterusnya ialah pengurusan organisasi di Malaysia. Dalam sesebuah organisasi, sama ada di universiti, sekolah maupun dalam pentadbiran awam, memainkan peranan penting dalam memastikan proses pentadbiran organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Contohnya, setiap pentadbiran dan pemimpin perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik kepada pekerja lain dalam sesebuah organisasi. Di Malaysia, proses pengarah dan mengawal sesebuah institusi organisasi itu berkait rapat dengan anggota dan perkhidmatan supaya mereka menitik beratkan peranan masing-masing, bukan hanya melihat kepada keuntungan organisasi itu saja. Terdapat 3 jenis struktur organisasi. Yang pertama, jenis fungsi, jenis bahagian dan jenis metrik. Yang pertama iaitu jenis fungsi. Struktur organisasi jenis fungsi ini adalah sebuah struktur yang selalu digunakan dalam sebuah firma untuk menguruskan tanggungjawab yang diberikan. Contohnya, sebuah perniagaan akan ada yang menguruskan proses pengeluaran, kewangan, pemasaran dan hal-hal pekerja yang lain. Ini menunjukkan setiap jabatan itu sendiri mempunyai pemimpin yang akan mengawal pekerja bawahan dan mencapai matlamat yang diinginkan. Oleh itu, struktur jenis fungsi ini memberi manfaat kepada sebuah anggota dalam organisasi untuk menjayakan matlamat di organisasi tersebut. Yang kedua ialah struktur jenis bahagian. Struktur jenis bahagian ini melibatkan seorang pengurus tambahan yang akan mengendalikan setiap tugasan yang diberikan. Setiap bahagian perlu diuruskan dengan cekap dan lancar untuk memastikan objektif tercapai. Contohnya, pengurus eksekutif perlulah mempunyai pengetahuan yang lebih kukuh tentang penggunaan sumber di dalam satu firma. Selain itu juga, struktur organisasi jenis bahagian ini akan menggabungkan unit kerja yang terlibat dalam sesuatu aktiviti mengikut keadaan kawasan dan pelanggan. Secara tidak langsung akan menyelaraskan semua tugas yang di bawah satu unit yang sama. Yang terakhir ialah struktur metrik. Struktur organisasi metrik ini menggabungkan 2 jenis struktur, iaitu struktur jenis organisasi bahagian dan jenis struktur fungsi. Kebiasaannya, struktur ini digabungkan untuk membentuk firma yang berskala besar dan perusahaan multinasional. Selain itu juga, struktur organisasi jenis metrik ini amat penting untuk persekitaran luar, terutamanya dalam bidang teknologi. Oleh itu, struktur organisasi ini memainkan peranan penting dalam memastikan pakar-pakar atau yang berkemahiran dipindahkan ke pelbagai bidang yang lain untuk menjalankan tugas. Sejahtera, nama saya Hoiliana, nama metrik 272106. Pada bahagian ini saya akan menceritakan berkaitan sistem perbezaan sistem pentadbiran barat dan juga Islam. Maksud pentadbiran Islam ialah rancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi berhubung dengan kaedah, peraturan, tanggungjawab dan tugas dalam pengolahan sumber manusia dan sumber alam selari dengan tanggungjawab sebagai hamba dan juga khalifah. Pentadbiran Islam adalah yang terbaik untuk diikuti kerana sistem pentadbiran Islam akan menjadikan sesebuah organisasi itu lebih berdisiplin dan juga berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Pentadbiran daripada segi pandangan barat pula adalah sesuatu proses untuk mencapai matlamat terhadap sesebuah organisasi berlandaskan satu sistem kerja yang telah diseragamkan. Pentadbiran merupakan satu pengurusan yang melibatkan hal ehwal urusan eksekutif serta kumpulan-kumpulan pengurusan
dan masa dalam mengurus sesuatu organisasi. Sementara itu, menurut pandangan Barat, fungsi sesebuah pentadbiran adalah untuk mencapai tujuan atau matlamat sesebuah organisasi selaras dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam organisasi. Seterusnya, perbezaan dari segi pentadbiran antara Barat dan juga Islam. Dari segi perbezaan sistem pentadbiran Barat dan juga Islam dapat dilihat dengan jelas, iaitu dari segi perbezaan dasar pentadbiran. Hal ini kerana dalam pentadbiran Islam tidak ada unsur pengasingan berkaitan dengan hal-hal keagamaan, dengan pemerintahan atau hal-hal yang berkaitan kehidupan, sementara ia terdapat dalam pemerintahan Barat. Selain itu, sistem pentadbiran Islam adalah berpegang teguh terhadap dasar-dasar Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Manakala pentadbiran Barat pula mempunyai satu tujuan, iaitu mencari kesejahteraan hidup di dunia sahaja. Dan pentadbiran Barat juga berpegang teguh pada sistem dan juga undang-undang yang telah dibuat oleh manusia. Perbezaan dari segi tanggungjawab dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran Islam tidak lari daripada amanah dan juga tanggungjawab sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya dengan konsep menjalani tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Manakala dari aspek ini pula, pentadbiran Barat merupakan tanggungjawab secara langsung ke atas negara dan juga orang ramai. Oleh disebabkan itu, dalam pentadbiran Barat tidak ada istilah tanggungjawab yang kekal sebagaimana yang telah dirasakan oleh pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam sistem pentadbiran sebelumnya, kerana ia hanya bersifat sementara dan tidak seperti dalam sistem pentadbiran Islam. Saya Munirah Hawani binti Muhammad Syukri, nombor matrik 270922. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan integriti dan etika dalam sistem pentadbiran dan organisasi. Kepentingan pertama adalah dapat mengurangkan masalah seperti gejala rasuah, salah guna kuasa dan juga penyelewengan secara efektif. Kita sedia maklum bahawa Malaysia sememangnya tidak lari daripada masalah-masalah ini. Hal ini kerana terdapat banyak kes seperti ini, terutamanya kes rasuah yang kita lihat sering berlaku dalam kalangan ahli politik dan juga pemimpin untuk memudahkan proses yang melibatkan kepentingan diri mereka saja. Oleh itu, Perkhidmatan Hak Awam seharusnya mempunyai imej integriti yang baik, berdaya saing dan efektif untuk menambahkan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap sistem pentadbiran dan organisasi yang kerajaan amalkan. Kepentingan kedua adalah dapat membentuk budaya beretika dalam sesebuah organisasi. Ini kerana organisasi pekerja di sesebuah organisasi mestilah berada di atas landasan dan tahap yang betul agar dapat menjayakan ataupun mewujudkan budaya kerja yang cemerlang dalam organisasi tersebut. Budaya kerja yang cemerlang ini dapat dicapai ataupun dapat diwujudkan apabila adanya pekerja yang beretika, komited dalam melakukan kerja, sentiasa bersedia menerima segala perubahan yang dilakukan, mempunyai kesedaran kualiti dan juga tiada batasan masa untuk menjadikan organisasi tersebut sebuah organisasi yang cemerlang. Satu, budaya organisasi yang baik akan wujud apabila adanya pelbagai prinsip kerja yang baik dengan inisiatif mewujudkan nilai murni dan juga sikap yang harus dikongsi bersama-sama secara positif. Kepentingan seterusnya ialah masalah birokrasi dapat diatasi dan dapat meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Setiap organisasi haruslah mengurangkan masalah birokrasi agar dapat meningkatkan kecekapan dalam pengurusan itu dan secara langsung maklumat yang cekap dapat disampaikan kepada pelanggan serta memberikan kesan yang maksimum daripada maklumat tersebut. Sesebuah organisasi juga sememangnya memerlukan perkhidmatan awam yang berintegriti agar dapat mewujudkan sistem pengurusan dalam sesebuah organisasi yang lebih cekap dan telus dan dapat meyakinkan pelanggan untuk berurusan dan juga memudahkan segala urusan pelanggan semasa menggunakan perkhidmatan tersebut. Kepentingan yang terakhir adalah dapat memacu sebuah organisasi ini ke arah perkhidmatan yang lebih berkualiti dan secara langsung dapat menyumbang ke arah sebuah pembangunan negara yang lebih berkesan. Perkhidmatan awam dari segi pendidikan adalah salah satu contoh yang boleh kita lihat, iaitu didikan yang diberikan oleh seorang guru dalam diri setiap pelajar
akan menentukan kualiti masa depan pelajar itu sendiri, bangsa dan juga negara. Oleh itu, dari sikap integriti yang dimiliki oleh seseorang guru ini akan mendorong dirinya untuk memajukan diri dan di samping itu dapat menyumbangkan dalam pencapaian negara untuk menjadikan sebuah negara yang maju. Integriti yang membawa masuk Code of Behaviour ini dapat mewujudkan sebuah masyarakat dan juga negara yang akan maju dan bertamadun jika dapat dilaksanakan kod tersebut dengan baik mengikut segala peraturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh agama dan juga masyarakat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Najmi bin Muhammad Fakri akan memetakan tentang peranan pengurusan dalam organisasi. Organisasi adalah sebuah gabungan sekumpulan kelompok individu dalam sesebuah badan bagi menjalankan kerja secara sistematik dan bersekutu bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. Definisi bagi pengurusan pula banyak memberi tentang sejauh mana pengurusan itu dapat dilakukan bagi mencapai matlamat dan objektif yang seperti mana ditetapkan oleh organisasi. Seterusnya saya akan menyambung kepada slide seterusnya, iaitu peranan pengurusan dalam mencapai matlamat organisasi. Pengurus adalah satu peranan yang dimainkan oleh seseorang individu dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab khusus dalam proses perancangan, mengawal, mengarah dan menetapkan matlamat dan sebagainya. Peranan pengurusan juga mempunyai satu pengaruh yang besar dalam memastikan organisasi yang dibangunkan mencapai matlamat yang ditetapkan. Berikutnya adalah proses pengurusan dalam organisasi. Yang pertama adalah proses perancangan. Perancangan adalah proses yang penting kerana ia dapat membantu pengurus dalam menetapkan matlamat yang ingin dicapai dan ia juga berperanan sebagai tindakan yang paling efektif dalam membantu organisasi jika berlakunya masalah dan kesulitan dalam matlamat organisasi. Yang kedua adalah proses perorganisasian. Ia merujuk kepada proses lain seperti menjelas dan mengatur sebarang tugas dan sumber yang dimiliki bagi menjalankan plan tindakan susulan bagi memastikan sesuatu matlamat itu dapat dicapai. Seterusnya adalah proses kawalan. Proses ini pengurusan dalam organisasi mempunyai kuasa dalam mengawal orang bawahan melalui kaedah pemantauan dari aspek prestasi dan tingkah laku sumber yang juga boleh mengambil sebarang tindakan terhadap masalah yang dilakukan mereka. Yang terakhir adalah proses kepimpinan. Ia juga penting dalam memastikan organisasi dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Kepimpinan juga penting dalam memastikan organisasi dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Kepimpinan adalah proses yang penting kerana proses ini melibatkan sejauh mana seorang pengurus mampu mempengaruhi orang bawahannya. Slide seterusnya adalah kategori peranan pengurusan dalam organisasi. Yang pertama adalah peranan pengurusan melalui interpersonal. Interpersonal ini penting kerana ia melibatkan satu ikatan hubungan antara individu dan individu lain, terutama ia sudah menjadi rutin harian yang mampu memberi manfaat dan mampu membantu sesebuah organisasi beroperasi dengan lebih baik. Kedua adalah pemberi informasi. Ia penting kerana ia dapat membantu pihak pengurusan dari segi membuat keputusan yang lebih teliti dan cepat. Yang ketiga adalah membuat pengurusan. Dalam pengurusan organisasi, ia sepatutnya lebih memfokuskan kepada proses pembuatan keputusan kerana ia mampu memberi kesan kepada pembangunan dan kejatuhan sesebuah organisasi. Saya Munirah Hawani binti Muhammad Syukri, nombor metrik 270922. Saya akan meneruskan dengan topik teori yang berkaitan dengan organisasi. Organisasi boleh dikategorikan sebagai sebuah proses dalam penggabungan seseorang individu maupun lebih agar pekerjaan secara berstruktur dapat dijalankan dengan baik demi mencapai matlamat dalam sesebuah organisasi yang dibina. Dalam sistem pentadbiran Malaysia, ia mempunyai hubung kait bersama teori pengurusan Henry Fayol di mana pelaksanaan pentadbiran di Malaysia juga dilaksanakan secara moden dan sangat diberi penekanan kepada fungsi organisasi yang dibina. Teori yang berkaitan dengan organisasi ini terdapat 3 teori yang boleh kita lihat, iaitu teori pengurusan Henry Fayol, Theory of Behaviour dan juga teori kontingensi.
Okey, bagi teori pengurusan Henry Fayol, teori ini memfokuskan kepada beberapa prinsip yang perlu dilaksanakan bagi melahirkan corak organisasi yang mantap dalam sebuah pentadbiran. Prinsip tersebut ialah perancangan, kepimpinan, pengawalan, penyelarasan dan juga pengorganisasian. Dalam teori ini, Henry Fayol ini berpendapat bahawa kehendak masyarakat adalah lebih penting daripada kehendak individu. Dalam sesebuah organisasi, ia perlu bergerak sebagai satu kumpulan atau lebih dikenali sebagai teamwork. Dalam pada itu, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pihak kerajaan mempunyai tanggungjawab bagi merealisasikan beberapa dasar. Dasar itu ialah pemilihan dasar kerajaan, peraturan ataupun undang-undang kerajaan. Dalam teori pengurusan Henry Fayol ini, sesebuah organisasi perlu diketuai oleh seseorang individu yang mempunyai banyak pengalaman, pengetahuan yang luas dalam semua bidang supaya objektif yang dibentuk dapat dicapai dengan jayanya. Teori kedua ialah Theory of Behaviour. Theory of Behaviour ini memfokuskan kepada aktiviti atau tingkah laku pemimpin tertentu dan bukannya atribut atau atribut mereka. Bagi memimpin pengikutnya, seseorang itu atau ketua itu haruslah mempunyai 3 kemahiran utama, iaitu teknikal, manusia dan juga konseptual. Skop tradisional tingkah laku organisasi pula terdiri daripada 3 organisasi dalaman, iaitu individu, kumpulan individu atau iaitu kumpulan kerja dan juga organisasi secara keseluruhan. Analisis dalam teori tingkah laku ini lebih tertumpu pada unsur-unsur ini dari segi bagaimana tingkah laku mereka mempengaruhi satu sama lain dan prestasi organisasi. Perspektif tradisional menghadkan skop dalam teori tingkah laku ini terbahagi kepada elemen dalam sistem organisasi tersebut. Oleh itu, teori behavior ini menentukan sejauh mana teori tingkah laku boleh mentadbir atau mempengaruhi operasi sesebuah organisasi. Punca berlakunya konflik dalam organisasi pentadbiran Malaysia. Konflik ialah kehendak, keperluan dan kepentingan dua pihak yang bertentangan tentang sesuatu atau seseorang. Tekwiri menegaskan bahawa konflik adalah warisan kehidupan sosial dan mungkin timbul dalam pelbagai situasi akibat perselisihan pendapat, pertikaian dan pencanggahan yang berterusan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah suatu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap bahawa pihak lain telah merendahkan atau akan mengurangkan kepentingannya sendiri. Hal ini berlaku kerana antara dua pihak yang tidak bermusuh atau mempunyai matlamat yang sama dalam sesuatu perkara. Makna mudah konflik boleh difahami sebagai perselisihan faham antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada konflik. Antara konfliknya ialah komunikasi yang lemah. Komunikasi yang lemah merupakan antara punca utama konflik antara pekerja di tempat kerja. Ini boleh mengakibatkan perbezaan dalam gaya komunikasi atau kegagalan untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, seseorang pengurus menugaskan semula tugas pekerja kepada rakan sekerja tetapi gagal menyampaikan tugasan semula kepada pekerja. Untuk konflik yang kedua ialah perbezaan personaliti. Perbezaan personaliti di kalangan pekerja merupakan satu lagi punca konflik di tempat kerja. Pekerja datang dari latar belakang dan pengalaman yang berbeza, yang memainkan peranan dalam membentuk personaliti mereka. Apabila mereka gagal memahami satu sama lain atau menerima perbezaan personaliti masing-masing, masalah timbul di tempat kerja. Untuk konflik yang ketiga ialah ahli meninggalkan organisasi. Ahli organisasi yang semakin kecewa dengan tahap konflik dalam organisasi boleh memutuskan untuk menamatkan keahlian mereka. Ini amatlah merugikan apabila ahli mereka sebahagian daripada lembaga eksekutif atau ketua jabatan kuasa. Sebaik sahaja ahli mula keluar, organisasi perlu mengambil alih baru dan melantik pemangku ahli lembaga.
Untuk konflik yang seterusnya ialah kekurangan standard prestasi biasa. Perbezaan dalam kriteria prestasi dan sistem ganjaran memberikan lebih banyak potensi untuk konflik organisasi. Ini sering berlaku kerana kekurangan standard prestasi biasa di kalangan kumpulan yang berbeza dalam organisasi yang sama. Sebagai contoh, kaki tangan pengeluaran sering diberi ganjaran untuk kecakapan mereka, dan kecakapan ini difasiliti oleh pengeluaran jangka panjang beberapa produk. Untuk punca konflik seterusnya ialah kekaburan bidang kuasa. Konflik juga boleh timbul daripada kekaburan bidang kuasa. Situasi yang tidak jelas di mana tanggungjawab untuk sesuatu terletak. Sebagai contoh, banyak organisasi menggunakan prosedur pemilihan pekerja di mana pemohon dinilai oleh jabatan kaki tangan dan oleh jabatan di mana pemohon sebenarnya akan bekerja. Untuk punca konflik seterusnya ialah perbezaan matlamat. Matlamat adalah asas kepada prestasi organisasi. Semua aktiviti individu menumpukan pada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Oleh itu, jika individu dalam kumpulan yang sama memulakan matlamat yang berbeza, ia boleh menyebabkan konflik di kalangan ahli kumpulan. Mereka tidak boleh melakukan kerja dengan berkesan. Hal ini akan mengganggu matlamat asas sebuah organisasi. Konflik seterusnya ialah konflik antara kumpulan. Konflik boleh didapati antara kumpulan. Konflik antara kumpulan biasanya melibatkan perselisihan faham antara dua kuasa yang bertentangan mengenai matlamat atau perkongsian sumber. Sebagai contoh, kita sering melihat konflik antara unit pemasaran dan pengeluaran dalam sebuah syarikat kerana masing-masing bersaing untuk mendapatkan lebih banyak sumber untuk mencapai sub matlamatnya. Konflik antara kumpulan biasanya merupakan bentuk konflik yang paling rumit kerana bilangan individu yang terlibat. Untuk konflik yang terakhir ialah kita boleh melihat konflik antara organisasi. Konflik antara organisasi dalam pertikaian antara dua syarikat dalam industri yang sama. Sebagai contoh, perselisihan faham antara pengeluar komputer mengenai standard komputer. Antara dua syarikat dalam industri atau sektor ekonomi yang berbeza. Contohnya, konflik antara kepentingan hartanah dan pencinta alam sekitar mengenai perancangan guna tanah. Malah ada dua atau lebih negara, contohnya pertikaian perdagangan antara negara Amerika Syarikat dan Jepun ataupun Perancis. Dalam setiap kes, kedua-dua pihak pasti merasakan usaha mencapai matlamat mereka dikecewakan oleh pihak lain. Seterusnya ialah langkah bagi mengukuhkan sistem pengurusan pentadbiran dalam organisasi yang lebih cekat di Malaysia. Yang pertama ialah memantapkan ilmu pengetahuan individu. Ilmu pengetahuan berlandaskan Islam membantu individu berkenaan menjalankan tugas dengan lebih amanah dan tiada penyelewengan maupun rasuah dan sebagainya. Dalam kehidupan, setiap individu perlu mempunyai ilmu kerana tanpa ilmu, pengurusan yang betul dalam struktur organisasi, di samping lebih mengutamakan keuntungan, nescaya organisasi tersebut akan lebih huru-hara dan tidak teratur. Dalam pentadbiran Islam juga menyarankan setiap manusia sebagai khalifah Allah perlu meningkatkan daya fikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, ilmu pengetahuan mengenai pengurusan dan pentadbiran lain akan membantu penjawat awam dan swasta mempraktikkan amalan pengurusan yang lebih baik dalam sistem organisasi di Malaysia. Yang kedua ialah mengatasi persaingan sistem pengurusan dan pentadbiran konvensional. Kerajaan hari ini seharusnya menjadikan sistem pentadbiran yang sedia ada kepada pentadbiran Islam kerana sistem ini lebih telus dan adil. Hal ini kerana sistem pentadbiran mengikut Islam akan lebih teratur yang menghubungkan antara manusia dengan kehidupan yang diwahyukan oleh Allah. Setiap individu juga perlu mempunyai prinsip dan nilai integriti dalam tanggungjawab untuk sebuah organisasi atau firma dalam mengamalkan walaupun organisasi tersebut mengamalkan pentadbiran konvensional. Hal ini kerana penambahbaikan dalam sistem pentadbiran sedia ada perlu diperbaiki supaya pengurusan struktur organisasi lebih beretika dan nilai integriti dapat dilaksanakan. Yang ketiga ialah penerapan nilai
integriti dan etika dalam pengurusan sektor pentadbiran. Integriti juga dapat dilihat sebagai satu bentuk komitmen kepada prinsip moral dalam menjalankan sesuatu tugas, sama ada di peringkat organisasi atau individu sendiri. Contohnya, integriti ini dapat memupuk semangat bersatu padu dan membina kepribadian diri yang ikhlas dan lebih telus dalam menjalankan tugas. Hal ini kerana usaha yang dilakukan ini salah satu pendekatan yang mampu membantu kerajaan untuk mengukuhkan lagi sistem pentadbiran dan nilai integriti dalam organisasi. Yang keempat ialah menyelesaikan masalah secara bersama dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan hendaklah mengatur strategi dan langkah yang berkesan dalam menyelesaikan suatu masalah secara bersama. Dalam sesebuah organisasi, setiap individu, sama ada jabatan, persatuan, firma maupun kerajaan atau swasta, perlu memikirkan punca atau mengenal pasti suatu masalah terlebih dahulu secara bersama melalui perbincangan untuk memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan. Contohnya, setiap individu mempunyai perbezaan pendapat dalam setiap jabatan. Justru itu, pihak pengurus atasan perlu menyelesaikan perbezaan pendapat ini untuk mendapatkan satu keputusan kata sepakat yang mampu menyelesaikan suatu masalah dan memenuhi kehendak organisasi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pentadbiran demokrasi dan raja berperlembagaan. Sistem pentadbiran yang digunakan di Malaysia pada hari ini adalah bercirikan pentadbiran barat. Hal ini kerana Malaysia pernah dijajah oleh negara barat pada suatu ketika dahulu dan menyebabkan sistem pentadbiran juga dipengaruhi oleh pentadbiran barat. Walau bagaimanapun, Malaysia masih menerapkan ajaran agama Islam dalam sistem pentadbiran negara. Contohnya, ketua negara haruslah beragama Islam dan mengamalkan konsep raja berperlembagaan.